Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. Penolakan pembentukan Malayan Union pada tahun 1946 oleh Raja-Raja Melayu dan etnik Melayu bukti kukuh kesetiaan kepada raja dan negara dalam kalangan masyarakat sejak dahulu lagi. Namun begitu, rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang mengganggu gugat perpaduan etnik di Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat wadah pidato saya pada hari ini. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kaki terus melangkah, lidah terus berbicara, izinkan saya mendefinisikan tajuk pada hari ini. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, rukun negara bermaksud falsafah negara Malaysia yang mendukung 5 prinsip penting, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan. Manakala maksud perpaduan ialah penggabungan, maka dapatlah saya simpulkan definisi tajuk saya pada hari ini: falsafah negara Malaysia, penggerak perpaduan bagi mencapai kestabilan rakyat. Hadirin yang dihormati sekalian, di bawah lembayung kata saya yang pertama, rukun negara; yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara; tunjang pertumbuhan negara. Lebih 600 tahun dahulu, taat dan setia kepada raja terbukti menjadi asas membantu membina empayar Kesultanan Melayu Melaka yang memerintah hingga menjadikan kerajaan itu berkembang maju dan dipandang tinggi di seantero dunia, yang bermula pada awal abad ke-15 dengan para meswara mentadbir negeri itu hingga menjadi pelabuhan dan pusat perdagangan antara bangsa. Hadirin yang dihormati sekalian, kegemilangan empayar Melaka ini yang juga kerajaan berdaulat pertama di tanah Melayu terbina hasil kerjasama erat antara pemerintah dengan rakyat yang hidup dalam penyatuan. Menelusuri konteks institusi diraja di Malaysia pada hari ini yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum, raja dan rakyat juga ibarat berpisah tiada. Berikutan kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Prinsip kedua dalam rukun negara yaitu kesetiaan kepada raja dan negara membantu menjadikan Malaysia terus maju dan negara berdaulat. Hadirin yang dihormati sekalian, di bawah lembayung kata saya yang kedua, rukun negara kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, tuntas prinsip perpaduan rakyat, mengambil kira kedudukan Malaysia sebagai negara masyarakat majmuk. Pakar sejarah dan perlembagaan Profesor Datuk Dr. Ramlah Adam menyifatkan peranan raja dalam konteks Malaysia hari ini adalah memperkukuh perpaduan rakyat walaupun terdapat perbezaan agama, kaum serta fahaman politik. Rukun negara meletakkan unsur kesetiaan kepada raja dan negara untuk dipertahankan kerana panduan hidup rakyat untuk mendukung perlembagaan negara. Kita mesti faham perlembagaan yang ada pada masa kini mencatat peranan raja sebagai ketua negara, ketua negeri dan ketua agama Islam. Semua itu kita bawa sebagai warisan daripada zaman dahulu lagi sebelum datangnya kuasa penjajahan barat dan sehingga hari ini. Hadirin yang dihormati, umpama aur dengan tebing, konsep raja berperlembagaan itu bersesuaian dengan kedudukan institusi di raja dan dalam memastikan hubungan antara raja dan rakyat dapat diperkukuhkan. Mengambil contoh kepimpinan yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah, baginda menggunakan kebijaksanaan dalam menyelesaikan krisis pucuk pimpinan negara pada awal tahun ini dengan mengekalkan keamanan negara serta memperkukuhkan perpaduan rakyat. Hadirin yang dihormati sekalian, di bawah lembayung kata saya yang ketiga, rukun negara yang ketiga, keluhuran perlembagaan, kunci kestabilan rakyat.
Perlembagaan adalah sumber rujukan tertinggi bagi segala hal berkaitan sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan, dan hak sosioekonomi rakyat. Peranannya untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat mengenai hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Setiap warga negara Malaysia dikehendaki menghormati, menghargai, dan memahami maksud serta kandungan dan latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan persekutuan. Hadirin yang dihormati, untuk pengetahuan, perlembagaan persekutuan digubal berasaskan kesepakatan semua kaum dan semua pihak di negara ini yang dikenali sebagai kontrak sosial. Menerusi kontrak sosial ini, orang bukan Melayu diberikan hak kewarganegaraan yang longgar berasaskan prinsip jus soli. Orang Melayu pula diperuntukkan dalam perlembagaan mengenai agama Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan kedudukan istimewa orang Melayu serta kedudukan Raja-Raja Melayu atau apa yang dipanggil sebagai Tiang Seri dalam perlembagaan. Oleh itu, perkara ini menggambarkan pentingnya perkara ini dihayati supaya tidak timbul sebarang pertikaian dalam pelbagai etnik di Malaysia dan perbezaannya perkara ini dengan perlembagaan yang ada di negara lain. Hadirin yang dihormati sekalian, di bawah lembayung kata saya yang keempat, rukun negara yang ketiga, keluhuran perlembagaan, perspektif hubungan etnik. Dari perspektif hubungan etnik di Malaysia, perkara yang dianggap menguntungkan orang Melayu dalam perlembagaan persekutuan diimbangi dengan peruntukan lain yang juga memberi kelebihan kepada etnik bukan Melayu. Perkara yang menetapkan Islam sebagai agama bagi persekutuan diimbangi dengan peruntukan kebebasan bagi setiap rakyat menganut dan mengamal apa-apa agama dalam suasana aman dan harmoni. Begitu juga perkara yang menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan juga diimbangi dengan peruntukan bahawa tidak ada seorang pun yang boleh dilarang daripada menggunakan melainkan bagi maksud rasmi atau mengajar atau mempelajari apa-apa bahasa lain. Hal sama juga berlaku ke atas perkara yang menetapkan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra Sabah serta Sarawak, diimbangi dengan peruntukan bahawa kerajaan tidak boleh melucut, menarik balik atau menyebabkan hak kaum lain terhakis. Maka perkara ini perlu difahami setiap lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, supaya sentiasa berlapang dada dalam sesuatu isu membabitkan bahasa Melayu, Islam dan orang Melayu dalam perlembagaan. Hadirin yang dihormati sekalian, di bawah lembayung kata saya yang kelima, rukun negara yang ketiga, keluhuran perlembagaan berpaksikan pembinaan negara bangsa. Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-215 menyatakan iaitu Islam dan orang Melayu adalah asas utama pembentukan Malaysia. Justru konsep memasyarakatkan perlembagaan di bawah payung keluhuran perlembagaan perlu digempar-gempurkan. Konsep memasyarakatkan perlembagaan ini berarti masyarakat perlu didedahkan perlembagaan bukan hanya dari aspek perundangan semata-mata, tetapi dari perspektif sejarah, budaya, agama, politik, undang-undang dan hubungan etnik. Ini dinyatakan dalam laporan Suruhanjaya REK yang menekankan pentingnya mengambil kira faktor sejarah, tradisi, ekonomi dan sosial yang wujud pada 1957 dalam merangka perlembagaan. Program pemekaan kontrak sosial perlu dilaksanakan bertujuan mewujudkan kepekaan rakyat Malaysia terhadap pengetahuan dan kefahaman mengenai kontrak sosial. Ini boleh dilakukan menerusi kerjasama jabatan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan dengan mengambil kira faktor di atas. Tuntasnya, rakyat perlu bersama menghayati maksud keluhuran perlembagaan sebagai asas perpaduan dan pembinaan negara bangsa di Malaysia. Kesimpulannya, ikatan persefahaman antara pelbagai kaum yang menjadi tugu penggerak negara yang penting. Ikatan ini bukan terbina hanya sekelip mata sahaja. Ianya memakan masa yang begitu lama. Bagi mewujudkan perpaduan generasi kita, kini seharusnya peka dengan rukun negara dan menghayati arti yang sebenarnya kewujudan rukun negara. Ini kerana rukun negara bukan hanya untuk dihafal atau diikrarkan.
dan diterapkan dalam kehidupan seharian warga negara Malaysia. Sekian, terima kasih.